Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Merdani bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 17 Julai 2024. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berharap Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dapat membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan pelbagai agensi dalam membentuk kemenjadian murid. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, Kelab Doktor Muda salah satu contoh program kerjasama antara KKM dan KPM. Begitu juga kepada rakan-rakan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya sangat memohon kepada rakan-rakan di PPD dan juga di KPM agar sentiasa membuka pintu seluas-luasnya untuk pihak sekolah menerima kedatangan agensi-agensi kerajaan seperti KKM untuk menjalankan aktiviti. Katanya sehingga Jun tahun ini sebanyak 223 sekolah rendah dan 85 sekolah menengah di Sarawak telah menubuhkan Kelab Doktor Muda. Beliau turut menyarankan agar amalan gaya hidup sihat diterapkan di sekolah-sekolah untuk melahirkan modal insan yang sihat dan cergas. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Kembara Sihat Sejahtera Happily bersama Didi and Friends di SK Temenggung Datuk Muib di Miri. Datuk Lukan Isman turut menyampaikan grant berjumlah RM100,000 kepada pihak sekolah untuk melaksanakan pelbagai aktiviti. Acara sepak takraw wanita berdepan risiko digugurkan daripada Tamasya Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024 berikutan tidak mencapai penyertaan minimum 6 negeri. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata keputusan untuk meneruskan acara itu atau tidak akan dipertimbangkan semasa mesyuarat Sukma Peringkat Kebangsaan esok. Katanya lagi, setakat ini 5 negeri sudah mendaftarkan penyertaan iaitu Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah dan Sarawak. Manakala 487 acara sah dipertandingkan dan 7,800 atlet mengesahkan penyertaan. Memang appeal will be made by us supaya dapat dipertimbangkan. Karena kalau kita lihat 5 negeri ini, saya difahamkan atlet-atletnya yang daripada Semenanjung, tiket pun sudah di-booking, dah dibeli, persiapan persediaan atlet itu sudah dibuat. It will be very, very frustrating to the athlete themselves. Kesian. They might have been training, practicing years, for months. Bagaimanapun, beliau akan akur dengan sebarang keputusan dibuat pada mesyuarat berkenaan nanti. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas mesyuarat Jawatankuasa Induk Sukma 2024 di Kuching. Sementara itu, kontingen jemputan Brunei Darussalam akan menyertai 11 acara, antaranya akuatik, pencaksilat, wushu dan sepak takraw. Kerajaan sedang membangunkan Gunung Buda sebagai tarikan pelancongan dengan membina akses jalan raya ke kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, Gunung Buda merupakan salah satu destinasi pelancongan menarik yang ada di Limbang dan berupaya menarik kemasukan pelancong luar. Beliau yang juga Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah berkata, Gunung Buda bakal dihubungkan dengan jalan darat melalui pembinaan Sarawak-Sabah Link Road. Kita juga akan terus mengenal pasti tempat-tempat menarik untuk menarik pelancong, membina jalan ke situ. Ini sebahagian daripada SSLR Sabah Sarawak Link Road yang telah pun diumumkan oleh Menteri Kejayaan Malaysia. Kos untuk Sabah Sarawak Link Road keseluruhannya ia dah bermula, fasa pertama dah bermula, fasa kedua dalam pelaksanaan reka bentuk. Keseluruhan kos adalah 7 bilion. Selain Gunung Buda, Limbang juga mempunyai pelbagai destinasi dan produk pelancongan menarik yang sedang dibangunkan oleh pelbagai pihak, termasuk pasukan bertindak pelancongan di bawah pejabat residen bahagian Limbang. Beliau berkata demikian kepada media ketika mengadakan lawatan ke tapak pesta makan tahun Kedayan di Kampung Tengarai, Limbang. Pelaksanaan projek-projek pembangunan di luar bandar memerlukan kerjasama daripada penduduk khususnya pemilik tanah. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah, Anyi Jana berkata projek seperti jalan raya, bekalan air serta elektrik sekolah dan klinik memerlukan pengambilan tanah penduduk melibatkan pampasan sewajarnya.
Oleh itu, kerjasama pemilik tanah amat diperlukan bagi memudahkan proses pelaksanaan sesuatu projek. Apatah lagi Sarawak kini sedang giat melaksanakan pelbagai projek infrastruktur, khasnya menambah jaringan jalan raya yang akan memacu pembangunan luar bandar. Kerajaan Sarawak komited untuk terus memperkasakan pembangunan di kawasan luar bandar, termasuklah kawasan area Kabah ini. Jadi hal ini amat penting untuk memastikan Sarawak dapat mencapai sasaran sebagai negeri berpendapatan tinggi tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek Jalan Nanga Kabah, Sungai Beguang, Sungai Kesong Kapit, fasa 1 bertempat di Nanga Kabah, Kanawit. Keseluruhan pampasan berjumlah 1.6 juta ringgit melibatkan 69 pemilik tanah. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian JKKN Sarawak sedang mengenal pasti tapak yang sesuai untuk pembinaan kompleks JKKN di negeri ini. Pengarah JKKN Sarawak, Nur Sila Nur Sulaiman, berkata tapak berkeluasan 2 hingga 3.6 hektar di sekitar Bandaraya Kuching dijangka dapat dikenal pasti dalam tempoh terdekat. Menurut beliau, satu tapak tanah telah dikenal pasti dahulu namun atas sebab yang tidak dapat dielakkan, tanah tersebut terpaksa dipulangkan kepada kerajaan negeri untuk projek pembangunan lain. Tambahnya, untuk kompleks JKKN tersebut, kos pembinaan dijangka mencecah RM150 juta termasuk penyediaan prasarana dan keperluan asas seperti auditorium, bilik seminar, studio tari dan studio muzik bagi pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti secara in situ. Saya merasakan bahawa JKKN Sarawak ni perlu ada satu kompleks ya untuk kita nak menyemarakkan dan membugarkan aktiviti seni dan budaya. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan bengkel pemasaran dan penajaan seni budaya di Kuching yang bertujuan berkongsi ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek kepada penggiat seni dan budaya. Pemilik anjing di bahagian Semarahan di Pelawam membawa haiwan peliharaan mereka mendapatkan vaksinasi rabies menerusi Stop Rabies program di Kota Semarahan pada 27 dan 28 Julai ini. Ahli Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS, Kaunselor Dr. Florin Christie berkata, program 2 hari itu akan diadakan di Dewan Perpaduan Setakan Taman Samarinda. Bercakap pada sidang media di Kota Semarahan, Dr. Florin memberitahu selain vaksinasi, perkhidmatan lain yang disediakan ialah pemasangan microchip dan penggembirian anjing. Setiap isi rumah dibenarkan membawa maksimum 3 ekor anjing sahaja. Dalam usaha untuk menggalakkan pemilik anjing mendapatkan lesen untuk haiwan kesayangan mereka, MPKS akan menawarkan insentif istimewa iaitu voucher diskaun sebanyak RM10 untuk lesen anjing dan subsidi sebanyak RM150 untuk penggembirian anjing. Tawaran tersebut terhad kepada 100 anjing pertama yang dilesenkan semasa program tersebut. Yuran pelesenan ditetapkan pada RM10 untuk anjing yang telah dikembiri dan RM30 bagi anjing yang tidak dikembiri. Bagi menyokong program berkenaan, MPKS turut menganjurkan pertandingan poster Stop the Rabies untuk murid sekolah rendah. Borang penyertaan boleh diperolehi dari laman sesawang, Facebook dan perpustakaan MPKS. Tarikh tutup penyertaan pada 25 Julai ini. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.